Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Muslim yang mengikuti channel saya, yang telah subscribe kepada channel saya, dan juga selamat datang juga kepada mereka yang bukan Muslim yang juga menonton video saya ini. Seperti anda tahu, di dalam video yang lepas saya ada membuat pembedahan dan pendedahan mengenai kenyataan atau pengakuan murtad seorang pastor Melayu yang telah murtad bersama isteri dan anak-anak dan kini berada di luar negara, ya. Seperti mana yang saya telah nyatakan di dalam video saya yang terdahulu, terdapat pelbagai kenyataan yang bercanggah dengan di antara satu sama lain, kerana dia ni telah merekodkan dua pengakuan murtad yang berbeza, mungkin pada waktu yang berbeza juga. Oleh sebab itu maka timbullah kontradiksi antara satu sama lain. Okey. Ini anda boleh lihat di video yang lepas. Saya telah letakkan linknya di bawah. Untuk mereka yang belum melihatnya, sila lihat video itu dahulu sebelum menonton video ini. Kerana di dalam video ini saya akan mengupas sedikit lebih lanjut lagi mengenai apa yang telah dia perkatakan yang tidak saya sebut di dalam video yang lepas. Ini saya ingin merujuk kepada komen-komen yang telah diberikan, okey, di dalam video yang lepas itu. Saya ucapkan berbanyak terima kasih. Okay, I've read all the comments, and one particular comment that I would like to address is, ada seseorang itu telah tanya, bertanya kepada saya mengenai fahaman agama Kristian. Okay, Amir Yusof, ya. Okay, terima kasih Amir Yusof kerana memberi komen anda. Okay, jadi Amir Yusof mengatakan di dalam komennya, Bible tak ada pun kata that Jesus is God. Sekarang ini Christians guna Trinity, iaitu Tuhan, Jesus dan Roh Kudus. Saya tak faham dia orang ni sembah apa, Tuhan ke, Jesus ke, Roh Kudus. Jadi saya faham bahawa mungkin ada di antara Muslim sekalian yang kurang memahami mengenai ajaran Kristian, iaitu Trinity, ya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita perlu faham juga, mengapa ajaran Kristian ni adalah ajaran yang dianggap sesat, okey, dan mengapa Allah sendiri di dalam Al-Quran telah condemn, ya, fahaman agama Kristian ini. Okey. Sebenarnya kalau kita melihat perjanjian baru, ya, perjanjian baru yang mengandungi pelbagai jenis buku yang termasuklah the Gospels, Acts, dan pelbagai jenis letters daripada surat-surat daripada Paulus kepada gereja dan sebagainya. Okey. Tidak ada satu pun ayat di dalam perjanjian baru yang mengajarkan tentang Trinity secara khusus, ya. Semua tafsiran yang Kristian ada tentang Trinity ini, mereka mengambilnya daripada ayat-ayat tertentu yang mereka putar belikkan maknanya. Okey. Ada ayat-ayat tertentu di mana mereka menafsirkannya ikut suka hati. Okey. Dan ada ayat-ayat yang sebenarnya dia ceritakan benda lain, tetapi mereka ceritakan jadi seolah-olah menyokong Trinity. Okey. Jadi saya cuma hendak mengulas secara asas, ya. Saya tidak akan speak about it in detail, because I just want to make it easy for everyone to understand. Alright, this is just for the understanding of those who are not familiar with the Christian belief, and to correct our own misconceptions about the Trinity, because saya tahu mungkin ada orang Islam sendiri yang tak faham apa tu Trinity. Nanti bila dia approach atau dia berjumpa dengan kawan Kristian sendiri, dia cakap sesuatu yang bukan
mengenai fahaman Trinity, mungkin nanti tidak sampai message tu kepada rakannya yang Kristian itu. Mungkin rakan Kristiannya itu mungkin akan tersinggung sebab orang Muslim tu sendiri pun tak faham apa tu Trinity. Jadi tujuan saya rekod video ini adalah untuk membetulkan apakah itu Trinity menurut fahaman orang Kristian dan apakah jawapan kita terhadap fahaman orang Kristian. Ya. Okey. Okey. Secara permulaannya, okey, kita perlu faham ajaran Trinity ini tidak ada dalam Bible. Okey, tak ada daripada perjanjian lama sehinggalah ke perjanjian baru, daripada Genesis sampailah kepada Revelations, tidak ada satu pun ayat yang secara jelas mengatakan tentang Trinity. Tidak pernah diajarkan oleh para rasul Bani Israel yang terdahulu, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa sendiri, tidak pernah juga diajarkan oleh para pengikut Isa AS, kecuali mungkin Paulus yang walaupun bukan pasal Trinity tetapi macam dekat kepada fahaman itulah. Okay? Dia tidak, maksudnya pada maksud saya ialah Paul, iaitu salah seorang yang dikatakan mengaku dia, Paul ini, okay, ada seorang yang bernama Paulus di dalam perjanjian baru yang mengaku berjumpa dengan Isa AS di dalam mimpi. Kemudian kononnya selepas dia mendapat mimpi itu, dia menjadi lantikkan Rasul daripada Isa AS dan menyebarkan ajaran Isa AS. Walaupun begitu, terdapat ajaran di dalam yang diajarkan oleh Paulus ini yang tidak kena sama sekali dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus AS atau Isa AS kepada para pengikutnya yang sebenar. Okey. Tetapi ini tidak ada walaupun begitu, apa yang Paul ajarkan sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan Trinity. Dia tidak mengatakan bahawa the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and these three are not three persons but one person. Okay, kena faham ajaran Kristian, ajaran Trinity ini mengatakan seperti berikut. Okay, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. These three are not three gods but one God. The Holy Spirit is a person, the Father is a person, the Son is a person. These are not three persons but one person. Jadi mereka mengatakan bahawa walaupun Allah Bapa itu Tuhan dan anak Allah itu juga Tuhan, tapi mereka bukan orang yang berlainan tetapi juga satu benda yang sama. Jadi bila kita melihat orang seperti pastor Melayu itu yang mengatakan, oh Tuhan, saya mempercayai Tuhan Yesus bukannya Allah, maksud dia ialah dia percaya bahawa Yesus tu adalah Tuhan. Pada yang masa yang sama dia juga percaya bahawa Jesus tu anak Tuhan juga. Jadi ini fahaman mereka, ya. Saya tahu mungkin kita sebagai orang Islam mungkin tak masuk akal benda ni, tapi inilah apa yang orang Kristian percaya, ya. Mereka percaya bahawa Jesus itu adalah Tuhan. Pada yang masa yang sama Jesus itu juga anak Tuhan. Okey. Jadi bila orang Kristian ni kadang-kadang kelakar jugalah bila dia kata, oh, saya tak percaya Allah, saya percaya Jesus. Sebenarnya kalau kita nak baca balik apa yang Trinity, doktrin Trinity tu, kita boleh baca dia kata Allah Bapa. Allah Bapa maknanya Allah, the God in heaven lah. God in heaven, pada kita, untuk kita umat Islam, kita percaya itu adalah Allah lah. Sebab hanya Allah berada di langit, betul? Jadi jika lepas tu dia orang suka kata bahawa I don't believe in Allah, I believe in Jesus. Tapi kalau dia orang percaya Jesus tu Tuhan, at the same time dia orang percaya juga ada Allah Bapa di langit. Kita percaya pada Allah Bapa yang di langit, kita tak percaya Jesus tu adalah Tuhan. Jadi jika mereka katakan bahawa orang Kristian mengatakan bahawa Jesus itu Tuhan tetapi Allah itu bukan Tuhan, macam mana dia orang nak justify bahawa Allah
bapa itu juga Tuhan seperti juga Jesus the Son, ya. Jadi itulah kekeliruan mereka lah. Mereka pun sendiri pun tak faham apa sebenarnya mereka percaya. Jadi sebab itulah mereka bila mereka cakap dia orang percaya Jesus sebagai Tuhan, mereka melupakan Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus. Mereka lupa bahawa ada satu lagi Tuhan di langit yang patutnya mereka percaya dalam Trinity. Sebab Trinity ada 3 persons, 3 orang. Okay? Jadi apabila anda melihat orang Kristian, biasanya dia mengucapkan, oh saya percaya pada Tuhan Yesus, ketahuilah bahawa mereka ada lagi dua lagi Tuhan dalam ajaran Trinity. Ya. Jadi kadang-kala mereka juga menggunakan taktik seperti ini untuk mengelirukan umat Islam, agar umat Islam melupakan seketika bahawa sebenarnya orang Kristian ni menyembah 3 Tuhan, ya. Sebenarnya ia adalah 3 Tuhan. Kristian memang dia tak akan mengaku sampai mati pun. Kalau kita bertanya kepada mereka, awak ni sembah 3 Tuhan ke? Nanti mereka akan kata, oh tidak, tak mungkin. Kita percaya Allah yang satu, iaitu Tuhan Yesus. Tetapi dalam Trinity jelas menyatakan ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Jadi 1 campur 1 campur 1 jadi 3 lah kan. Takkanlah 1 campur 1 campur 1 jadi 1. Ya, jadi matematik pun mereka fail. Okey, kalau kita lihat tanda salib, mas, ada satu benda lucu lah yang ada seorang rakan seperjuangan saya pernah menceritakan kepada saya kan. Apabila Tuhan Yesus mereka tergantung di kayu salib macam tu, kena salib kan bentuk seperti tambahan. Maknanya sebabnya ditergantung sama itu sebab fail matematik. Dia gagal dalam matematik, sebab itulah tergantung jadi macam tu. Sebab 1 campur 1 campur 1 pada Kristian sama dengan 1. Ini sampingan kelakar dia lah. Okay. So secara rumusannya orang Kristian percaya 3 Tuhan sebenarnya. Kalau mengikut Islam, ajaran Islam sendiri, apa yang kita katakan tentang Trinity dalam Quran pun ada ayat Quran mengatakan jangan kamu berkata 3. Allah menyatakan dalam ayatnya, ada satu ayat, petikan ayat daripada surah jangan kamu berkata 3. Okey. Dan juga ada satu ayat lain di dalam Al-Quran mengatakan jangan kamu kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu Isa anak Maryam. Kafirlah mereka. Maknanya mereka ini sudah menjadi kafir. Okey, mereka ini sudah menentang kehendak Allah kerana menyatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan, adalah Tuhan Yesus. Okey, mengatakan bahawa Yesus tu atau Isa alaihissalam tu adalah Tuhan, itu menentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat Quran yang sama dia mengatakan mereka mengatakan begitu, maka gunung-gunung pun bergoncang dan langit-langit semua bergegar apabila mereka mengatakan begitu. Jadi subhanallah, okey, na'udzubillah min zalik, semoga Allah jauhkan kita daripada berkata sebegitu, ya. Janganlah kita menjadi seperti orang Kristian yang sesat lagi menyesatkan, ya. Okey. So okey, sebagai penutup untuk cerita saya mengenai Trinity kan, saya nak sentuh sedikit saja tentang video Pastor Melayu itu yang saya tidak sebut di dalam video yang terdahulu. Ringkas saja, okay. Dalam satu kenyataannya dia menyatakan, oh saya mengenali Tuhan Yesus, atau saya mengenali Yesus dengan lebih rapat lagi apabila saya membaca Bible atau saya menjadi seorang Kristian. Saya rasakan dia ni mungkin mabuk ketum ke, atau dia tak pernah baca Quran ke, atau mungkin dia tak pernah baca buku-buku agama secara Islam secara mendalam lah. Sebab saya rasa berlambak buku tentang kedudukan Isa alaihissalam dalam Islam. Malah dalam Islam sendiri kita mengangkat darjat ibu
Isa alaihi wasallam, iaitu Maryam, ya, Maryam anak Imran, ya. Uh, ada surah pun, kita ada surah Maryam, the chapter of Mary, kita ada surah Imran, the chapter of the family of Imran. So I don't see why is it that he has to know Jesus by becoming a Christian. It doesn't make any sense. Sebab dalam Islam kita sudah mengangkat darjat ibu Isa alaihissalam serta Isa alaihissalam sendiri, ya. Okay, so dalam Quran, dalam surah Al-Quran pun ada tersebut cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Anda boleh melihatnya. Okay, saya mungkin nanti di lain masa saya akan menceritakan kembali mungkin kedudukan Isa secara khusus di dalam Islam, dan juga mungkin sejarah kerasulan Isa alaihissalam menurut perspektif Islam, ya. Tetapi secara ringkasnya saya ingin menyatakan bahawa kalau seseorang itu nak mengenali Isa alaihissalam, kan, dia tak perlu menjadi seorang Kristian. Dia boleh menjadi seorang Muslim, malah tak perlu pun nak membaca kitab-kitab Bible atau kitab-kitab yang terdahulu, ya. Kitab Bible yang terdahulu, ya. Kita boleh baca Al-Quran sendiri, dan Al-Quran pun ada sirah yang sangat mendalam tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, ya. Walaupun saya berkata begini, tetapi untuk mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang sejarah Isa alaihissalam, okay, anda sebenarnya boleh membaca kitab Perjanjian Baru, dan tetapi walaupun begitu, anda tidak boleh mempercayai bulat-bulat Perjanjian Baru. Anda kena menafsirkan Perjanjian Baru mengikut tafsiran Al-Quranul Karim, ya. Sebabnya senang saja. Sebabnya ialah Al-Quran tu adalah muhaimin. Maknanya Al-Quran adalah standard, ya. Al-Quran adalah kayu ukur untuk kita membaca kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kalau sekiranya kita berjumpa dengan orang Kristian yang kata, oh, saya kenal Jesus melalui Bible, apakah kamu pun baca Bible juga? Kamu boleh kata kat mereka, jangan merepeklah, pergi belah berambus. Sebabnya kita menggunakan Al-Quran sebagai kayu ukur. Kita tak menggunakan Bible sebagai kayu ukur, ya. Mungkin sebagai pemahaman yang lebih macam kita nak mengetahui pemahaman yang di seberang sana, maka bolehlah kita membaca Perjanjian Baru. Tetapi asasnya tetap kena Al-Quran juga. Okay? Tetap juga Al-Quran. Al-Quran adalah muhaimin, ya. Okay. So saya rasa itu sahaja yang saya boleh rakamkan di sini. Okay. Sebab masa pun mencemburui saya, ya. Saya nak membuat video ini secara ringkas saja. Jadi untuk menjawab tadi soalan saudara kita tentang Trinity, saya rumuskan begini. Kristian dia percaya bahawa Trinity itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, iaitu Tuhan Yesus, atau mereka mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam, dan Tuhan Ruhul Kudus. Dan tiga-tiga ni adalah bukan tiga benda, tetapi satu benda. Jadi kalau orang Kristen kata saya percaya Tuhan Yesus, sebenarnya mereka hendak mengaburi mata anda tentang Trinity. Mereka sengaja, terutamanya mereka yang target orang Islam seperti pastor Melayu itu dan keluarganya. Okay? Mereka tak mahu sebut tentang Trinity sebab mereka tahu kita ni umat Islam sangat sensitif pada Trinity. Jadi mereka mengaburkan mata kita dengan mengatakan, kamu menyembah bukan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar adalah Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka juga menyembah Allah, tetapi mereka mengenalinya sebagai Tuhan Bapa. Jadi untuk mengaburi mata umat Islam, seperti kita, mereka menutup bahagian ini dan mereka menekankan lebih kepada Yesus atau Isa alaihissalam. Jadi mereka kata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Mereka lupa bahawa Tuhan Bapa itu lebih utama lagi. Kalau anda baca John 17:3, okey, Yohanes 7 pasal 17 ayat nombor 3 jelas menyatakan bahawa Isa alaihissalam sendiri berdoa kepada Tuhan Bapa. Okey, pada Allah sebenarnya. Dan Isa sendiri tak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Okey. Jadi sebenarnya orang Kristian menyembah Tuhan Yesus atau Yesus. Mereka mengutamakan Yesus sebagai Tuhan. Jadi mereka melupakan lagi dua orang Tuhan itu. Kalau pasal Tuhan Roh Kudus tu tak payah cakap lah, memang hilang terus daripada radar. Ya. Okey. Jadi itu sahaja ulasan saya tentang Trinity. Okay, jika anda ada soalan mengenai apa fahaman orang Kristian tentang Trinity atau ingin penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang apa yang saya cakapkan pada dalam video ini, anda boleh memberi komen atau anda boleh subscribe dan lihat video-video saya yang terdahulu, sebab saya mungkin dah pernah menyentuh mengenai perkara ini pada video-video lepas. Okay. Kali ini saya telah cuba untuk memberi penjelasan dalam bahasa Melayu secara penuh, ya. Saya harap anda boleh mengikuti video ini, ya. Mungkin di lain masa saya akan menceritakan tentang bahagian-bahagian lain dalam akidah ajaran Kristian dan bagaimana kita sebagai Muslim boleh membentengi diri kita daripada ajaran-ajaran palsu yang difahami oleh umat Kristian di luar sana, ya. Jadi insya-Allah tetapkanlah iman kita di dalam Islam. Okey, sesungguhnya Islam itu agama yang benar, sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah Islam, tidak ada lain. Okey, jadi yakinlah kita pada Islam. Terima kasih kerana mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.